Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sidang hadirin hadirat, sidang penonton yang saya kasih sekalian, masih lagi bersama dengan saya dan juga Ustaz Don dan saudara Qawi, qari kita untuk siri 30 hari 30 ayat. Dan kali ini insya-Allah kita cuba untuk meneliti, memahami dan mentadabbur ayat daripada surah Al-Ankabut, ayat yang kedua. Tanpa membuang masa, dipersilakan qari kita saudara Qawi untuk memulakan bacaan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Maksudnya, patutkah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan hanya berkata kami beriman, sedangkan mereka tidak diuji dengan sesuatu cubaan? Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih saudara Qawi atas bacaannya sebentar tadi. Dan kali ini kita bicara tentang iman dan juga ujian. Iya. Ini adalah lumrah yang dicatatkan di dalam Al-Quran. Betul. Yang wajar disedari oleh manusia. Iya. Manusia dan ujian berpisah tiada. Masya Allah. Duk syok-syok dalam syurga pun kena uji Nabi Adam. Sebab dah amat manusia, selagi tak kiamat ni, selagi tak akhirat, kira manusia dengan ujian berpisah tiada. Duk syok-syok dengan isteri dalam syurga, siapa tak kacau ni dia mai syaitan, dia duk mai hasut, suruh makan apa hampir pokok turun. Kena. Duduk tak ada orang lain. Nabi Adam, Siti Hawa dapat anak Qabil Habil. Qabil pasangan dia Ikrimah, Habil pasangannya Layuza. 6 beranak aja. Pun mai juga syaitan, hasut juga, bagi gaduh, bunuh pula adik dia. La ilaha illallah. Kita dah baca dah cerita ni itu. Abang kata manusia. Nabi. Nabi ni jahat tak mana-mana ada Nabi jahat Tok Sri. Nabi ni semuanya tulus. Kalaulah kata para ulama, kalaulah seseorang itu dipilih menjadi Nabi pada zaman dia, dialah orang paling handsome, dialah orang paling berakhlak, dialah orang paling beradab, dialah orang yang paling cantik ibadah dia. Kalau orang macam ni, macam manalah Nabi Yusuf boleh kena pukul dengan abang-abang dia. Kena tauk masuk dalam perigi, kena jual pula pergi ke Mesir, kena pula jadi hamba daripada seorang anak Nabi. Maknanya anak orang berpengaruh lah kita kata. Jadi hamba sahaya terus. Pelik kan? Sebab manusia dengan ujian memang berpisah tiada, tak dapat. Ambil pula tu dia duk elok-elok, kaya-kaya elok lah Nabi Ayub. Pergi kena sakit. Tu dia. 15 tahun, 18 tahun dia sakit. Tak ada kena mengena. Awak Nabi ni tak pandai jaga kesihatan ke? Kalau dia tak pandai kesihatan, macam mana boleh hidup sampai 51 tahun elok? Allah mai. Sakit. Dia dah 15 tahun sakit. Lagu tu Nabi Yunus masuk di dalam dalam perut ikan. La ilaha illallah. Lama. Awak ikan tu lapar tak makan ke? Tapi nak habaq kat kita kata manusia dengan ujian berpisah tiada. Sebab apa? Minta izin Datuk Serina semua, saya gunakan kata-kata hikmah sikit. Sebab kehidupan ini dia keras. Jadi Allah nak menjadikan kita orang yang hebat. Seperti mana tanah liat nak menjadikan sebuah bikar yang kerah. Tanah liat yang lembik tadi mesti dibakar dia. Mesti diberikan heat kepada dia. Untuk dia menjadi satu bikar yang boleh tahan, boleh isi air, boleh isi semua benda, boleh isi makanan dan sebagainya. Tahan dia. Kalaulah bekas tanah liat tu untuk dijadikan sebagai ketuha untuk nak bakar pizza ke apa kan. Dia mesti kena dibakar dia tu dulu kuat, tahan dia. Bakarlah apa pun dalam dia, roti nan ke apa ke. Jadi lapak pula bulan puasa ni dia jadi kuat dia. Begitu juga dengan diamond. Diamond yang cantik itu asalnya arang. Duk tenggelam dalam, kena pressure, kena heat, hasilnya jadi diamond yang cantik. Begitulah manusia.
Tengok Nabi SAW. Mak meninggal, bapa meninggal, Tok Wan meninggal, Pak Cik meninggal, isteri meninggal, anak-anak kecil semua meninggal, anak-anak Nabi. Tinggal seorang Siti Fatimah. Isteri lain meninggal. Nabi duduk steady duduk. Bayang air mata Nabi macam mana. Tapi tengok diamond dah. Allah, kita hari ni dapat. Subhanallah. Itu dia punya cerita dia. InsyaAllah. Jadi ujian adalah lumrah kehidupan. Setuju? Dan kita harus berhadapan dengan tabah dan pasti perancangan Allah itu ada hikmah di sebaliknya. Baik kemenangan, kegembiraan maupun kadang-kala kedukaan. Dan ingatkan saya betul-betul ketika pandemik yang lepas. Ada banyak hikmah yang kita belajar, ada banyak pengajaran penting yang kita boleh ingat dan yang paling saya ingat ialah beraya ataupun berziarah ketika pandemik. Allah. Kita patah balik kepada asas iaitu diri kita dan jiran-jiran kita. Kan macam kita di Kuala Lumpur, kita dah biasa raya pergi open house sana, pergi open house sini. Akhirnya jiran kita pun kita tak kenal, yang sepatutnya jiran ialah orang yang sepatutnya lebih rapat daripada apa yang ada di sekitar. Betul. Itu maknanya kadang-kadang hikmah tu kadang-kadang tidak nampak dilihat, tetapi wajar kita redha, kita insafi, dan kalau kita berfikir dengan jernih, insya-Allah kita akan dapat pengajaran yang baik daripada ujian-ujian yang wallah. Allah alam, terima kasih Ustaz. Ustaz Dan kita teruskan, semoga puasa ini juga yang merupakan satu ujian kepada kita, menguji iman kita, bukan fizikal kita tapi hati kita, dapat melatih kita menjadi manusia yang lebih baik. Ramadan sebagai madrasah yang lahirkan manusia kembali kepada fitrah, insya-Allah. Jadi terima kasih. 30 hari 30 ayat kita akan teruskan untuk ayat yang lain esok hari bersama dengan Ustaz Don dan Qawi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.